So kita mulakan petang ni, kita sambung untuk topik berkenaan dengan energy principle for open channel flow. So pada petang ni kita akan tengok bagaimana idea berkenaan dengan tenaga yang ada pada open channel digunakan. So kalau sempat kita akan lihat beberapa soalan tutorial. Secara ringkasnya, tenaga yang digunakan di dalam open channel tu adalah tenaga potential energy yang ditukarkan kepada kinetik. Tetapi ia ditukarkan secara perlahan-lahan kerana seperti yang telah kita terangkan tadi, open channel adalah gravity driven flow. So jadi maknanya kalau kita slope dia terlalu tinggi, maknanya akan jadi air terjun lah, so jadi laju. Jadi selalunya open channel ni slope dia agak kecil supaya air boleh mengalir secara perlahan. Ada dua tenaga yang menjadi common terms di dalam open channel. Satu adalah specific energy, yang kedua adalah total energy. Specific energy fokus kepada tenaga yang dimiliki oleh air di dalam perspektif pengaliran air itu sendiri. Tetapi total energy akan mengambil kira tenaga yang ada pada air dan juga tenaga potential energy yang ada pada air disebabkan oleh kedudukannya. Jadi contohnya ialah, andai kata kita ada satu saliran di atas gunung, specific energy hanya memikirkan tentang apakah slope ataupun apakah kelajuan air atau apakah tenaga yang ada pada air tersebut sekiranya slope saliran tersebut dicondongkan beberapa darjah. So walaupun air berada di atas gunung, tetapi aliran air akan bergantung pada slope dan tenaga dilihat berubah-ubah berdasarkan slope tersebut. So itu adalah specific energy. Tetapi total energy ialah total tenaga yang ada pada air tersebut berbanding pada satu datum utama. Okey, yang ini maksudnya kalau kita ada saliran di atas gunung, dia akan mengambil kira berapa tinggi kedudukan air tersebut di atas gunung daripada sea level. Kerana dengan anggapan bahawa tenaga air yang ada di atas gunung mempunyai potential energy yang lebih tinggi berbanding dengan air yang lain. Okey, jadi selalunya total energy ni kita tidak melihat secara spesifik, kita akan lebih kepada specific energy kerana ia berkenaan dengan flow, dengan properties of flow bagi fluid tersebut. So, specific energy, rumus dia boleh ditulis sebagai E sama dengan Y campur V square over 2G. So, yang ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baharu kerana sekiranya kalau kita masih ingat macam mana Bernoulli equation ditulis, so ada orang masuk. So Bernoulli equation membicarakan tentang energi juga. So kita akan kata tenaga adalah constant kerana ia tidak boleh dihapuskan tetapi dipindahkan daripada satu bentuk ke satu bentuk. So sama juga dengan P over rho G campur V square over 2G campurkan juga dengan Z. So oleh kerana pressure adalah atmospheric pressure, so kita anggap pressure sama dengan kosong, oleh itu energi sama dengan nilai ini. So nilai inilah yang ditulis sebagai Y campur V square over 2G kerana Y adalah ketinggian Z. Cuma di dalam open channel kita gunakan Y. Okey, kemudian nilai V square over 2G kita akan ubah kepada Q kuasa 2 per A kuasa 2. So yang ini saya rasa awak pun boleh nampak. Sebelum ini kita menggunakan Q sama dengan AV, oleh itu V sama dengan Q over A. So kita gantikan nilai Q. So kalau total energy, rumus yang sama,
Y campur Q kuasa 2 per 2GA kuasa 2, tetapi kita tambah nilai Z. So kita tambah nilai Z di sini kerana Z adalah height of the channel bottom from the datum. So ini maksudnya ialah, sekiranya kita ada satu saliran yang tinggi, okay, dan ini adalah datum, paling mudah kita kata ini adalah sea level. Okay, so dia akan mengambil kira ketinggian ini sampai di sini. So nilai Y adalah ketinggian ini. Okay, so jadi kita kena pengiraan adalah berdasarkan satu datum yang utama. Ini adalah kita kata total energy. So jadi dalam gambar rajah ini boleh katakan ini adalah Z dan ini adalah Y. Ini adalah contoh yang mudah pengiraan berkenaan dengan energi. So kita anggap bahawa open channel kita berbentuk ini. Lebar adalah 2 meter, ketinggian 1 meter, tetapi daripada total datum adalah 2 meter. Dan sekiranya kadar alih adalah 4 meter padu per second, kita boleh mengira spesifik energi sebagai Y campur V square over 2G. So kita campurkan Y adalah tinggi 1 meter, dan V square over 2G kita boleh gantikan nilai had laju dengan nilai kadar alih. So kita ada Q kuasa 2 per A kuasa 2. So A adalah cross sectional kawasan ini. Dan kita boleh dapat spesifik energi adalah 1.20 meter. Dan total energi kita akan tambahkan lagi dengan datum height. So datum ini adalah 2 meter. So kita tambah lagi 2. So total energi akan menjadi 3.12 meter. So kenapa kita menggunakan energi dalam unit meter? Ia sama dengan apa yang kita pernah belajar berkenaan dengan Bernoulli equation. Ia membawa maksud tenaga yang ada pada sesuatu tempat, tenaga yang ada pada satu-satu titik mampu untuk mengangkat air setinggi 1.2 meter. Itu yang dimaksudkan dengan energi sebanyak 1.2 meter atau 3.2 meter. Okey, so kemudian kita akan lihat lagi secara spesifik apa yang boleh kita dapatkan ataupun apa yang dimaksudkan dengan spesifik energi. So spesifik energi kalau kita lihat daripada equation yang ada, dia adalah Y campur V square over 2G atau Y campur Q square over 2GA square. Kita boleh faham dekat sini, Y di sini adalah ketinggian, oleh itu ia bermaksud static energy ataupun potential energy. Tenaga yang datang disebabkan oleh adanya ketinggian air. Okay, tetapi Q square over 2GA square ni atau V square over 2G, dia akan reflect kepada tenaga kinetic energy. Jadi kita tuliskan static energy sebagai ES dan kinetic energy kita tulis sebagai EK. Kemudian kita kata kita boleh plotkan graf Y dan juga static energy. Jadi anda kata kalau kita melukis graf, paksi X adalah static energy, paksi X adalah energi dan paksi Y adalah ketinggian air yang ada di dalam open channel. Oleh kerana kita melihat E adalah sama dengan Y sahaja, so oleh itu kita mengatakan bahawa satu graf garis lurus yang mempunyai 45 darjah di sini kerana nilai X akan sama dengan nilai Y akan terhasil. Jadi di sini kita kena faham bahawa hubungan graf static energy itu akan menjadi satu garis lurus seperti ini. Kerana static energy hanya bersangkutan ataupun hanya berkaitan dengan nilai Y. Okay. So jadi awak kena imagine awak melukis graf, paksi X adalah energi, paksi Y adalah Y. Oleh itu hubungan graf yang boleh dapat adalah satu garis lurus. Okey, sekarang kita ingin melihat
hubungan di antara kinetic energy dan juga Y. So, jadi kita melihat bahawa Q kuasa 2 per 2GA kuasa 2 adalah kinetic energy. Dan kemudian kalau yang ini kita kena ubah sedikit kerana apa? Kerana di sini kita akan melibatkan dua parameter. Q pun kita kena tengok dan A pun kita kena tengok. Jadi untuk mengurangkan parameter, kita menggunakan satu lagi term dipanggil specific discharge. Specific discharge membawa maksud kita akan mengambil kira nilai kadar alir yang dibahagikan dengan lebar sesuatu open channel. Jadi kita boleh katakanlah specific discharge atau small q adalah sama dengan Q over B. Membawa maksud kadar alir yang sebenar dibahagikan dengan lebar sesuatu open channel. Kemudian kita boleh gantikan nilai area di sini A sama dengan B darab Y. Maksudnya kalau kita ada lebar sebanyak B dan ketinggian ini sebanyak Y, oleh itu total area di sini adalah B didarabkan dengan Y. Jadi bila kita masukkan area sama dengan B darab Y, kita masukkan di dalam equation. So di dalam Q, kita masukkan Q sama dengan Q kecil darab B. Dan Y kita kata sama juga dengan dan A sama juga dengan B didarab Y. Oleh itu setelah kita kuasa duakan, kita boleh cancel mana yang boleh. Akan menjadi, akan keluarlah satu equation baru iaitu kinetic energy sama dengan Q kuasa 2 per 2GY kuasa 2. Perkara ini perlu kerana kita perlu melukis graf energi melawan Y. Kerana kalau kita lihat pada equation ini, kita dapati bahawa dia mempunyai nilai kinetic energy E, tetapi dia tidak mempunyai function untuk Y. Sekiranya kita masih lagi mengekalkan rumus ini, kita dapati bahawa agak sukar untuk kita membuat graf. Kemudian cara untuk membuat graf mudah. Awak just imagine, kita hanya imagine, okey, kita dah faham bahawa paksi X adalah E. Okay, oleh itu kita masukkan sebab kalau keadaan sekarang ni kita kata kita boleh masukkan sebarang nilai Y. So maksudnya kita masukkan nilai Y sama dengan kosong, nilai Y sama dengan 1, nilai Y sama dengan 2 dan sebagainya. So sekiranya nilai Y sama dengan kosong, energi juga kosong. So pada nilai Y sama dengan kosong di sini, so tidak ada energi. So kita kata tidak ada energi di sini. Tidak ada nilai untuk Y. So bila tidak ada energi di sinilah. Pada Y sama dengan kosong pada garisan ini, kita dapati bahawa tidak ada energi yang cross pada pada paksi X. So seterusnya kita akan tambah Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan 3 dan seterusnya. So kita plotkan, jika Y sama dengan 1, mungkin ini nilai dia. Y sama dengan 2, mungkin ini nilai dia. Mungkin Y sama 3, mungkin ini nilainya dan seterusnya. Oleh itu, apa yang kita dapat ialah satu graf berbentuk curve seperti ini dapat. Okay, dengan paksi X adalah tenaga dan paksi Y adalah ketinggian Y. So dia akan membentuk satu graf seperti ini. So jadi perkara yang perlu awak ingat ialah kalau graf static energy dia akan menjadi garis lurus seperti ini. Tetapi kalau graf kinematic energy dia akan menjadi garis lengkung seperti ini. Okey, contoh. So, kita kata dengan anggapan bahawa ada satu rectangular channel, lebar 4, flow rate 12 meter padu per second dan depth of flow is 2.5 meter. So, kita diminta untuk melukis draw specific energy diagram. Kemudian, kita diminta untuk mencari apakah critical dan alternate depth. Jadi, kita bermula dengan equation E sama dengan Y campur Q square over 2GA square.
kita masukkan nilai spesifik volume, spesifik flow rate Q ni. So kita ubah dia menjadi Y campur Q kuasa 2 per GY kuasa 2. Nilai Q adalah total Q dibahagikan dengan width dengan lebar. 12 dibahagikan dengan 4 dapat 3 meter square per second. So sekarang kita akan menggunakan 3 meter square, bukan lagi 12 meter padu. So kemudian apa yang awak buat? Sekarang apa yang kita buat ialah kita boleh menggunakan Excel. Ini cuma sekadar untuk memplotkan graf. So untuk static energy kita kata E sama dengan Y. Jadi apabila Y 0.2 dia menjadi 0.2, Y1 sama dengan 1 dan seterusnya. Oleh itu kita boleh melukis graf energy, static energy adalah straight line seperti ini. Kemudian kita cuba plotkan kinetic energy. Kinetic energy rumusnya adalah ini, Y campur Q kuasa 2 bahagikan dengan 2 GY kuasa 2. Dan Q sama dengan 3. Setelah kita masukkan di dalam rumus, kita masukkan nilai Y sama dengan 0.2, kita dapat kinetic energy 11. 5, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0 dan menghampiri 0. Jadi apa yang kita dapat di sini ialah sekiranya Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, energi tidak ada. Tetapi jika Y sama dengan 0,2, energi kinetic energy sama dengan 11.5. Jadi ni 6, dia akan ada 7, 8, 9, 10, 11. So energi di sini mungkin sedikit sahaja lagi ingin bersentuhan dengan 11.46 dan seterusnya. So yang menariknya ialah kita juga perlu mengira graf ataupun total energy yang ada. So total energy ialah hasil tambah static energy dan juga kinetic energy. Jadi membawa maksud sekiranya nilai garis lurus ini, sekiranya nilai garis lurus ini dicampurkan dengan nilai garis yang melengkung, kita akan mendapat nilai seperti ini. So di sini yang perlu awak ingat ialah garisan total energy ini tidak boleh keluar ke sini, tidak boleh berada pada curve yang ini. Jadi secara ringkas mungkin kita boleh melukis gambar tu seperti itu. Dia kinetic energy adalah bentuk ini. So kemudian static energy adalah straight, dan kemudian total energy adalah garisan di antara dua ini. Okay, so ini adalah total energy. So saya harapkan awak dapat melukis gambar rajah ini dengan betul sekiranya diminta oleh pihak atasan. Diminta oleh soalan. So saya padam dulu. Okey, sekarang ni kita ingin belajar apakah yang kita perlu faham daripada graf yang kita buat. Okey, daripada gambar rajah ini kita boleh nampak bahawa garisan yang lurus ini adalah garisan static energy. Okey, kemudian akan ada satu garisan yang lengkung di sini sebenarnya adalah garisan kinetik. Yang ini adalah static energy, ini adalah kinetic energy. Kemudian hasil tambah kedua-dua, kinetic dan juga static energy akan menjadikan total energy yang akan berbentuk curve seperti ini.
So jadi apa yang perlu kita lihat bahawa apabila graf berbentuk curve di sini, kita kata akan ada satu titik yang akan menjadi titik minimum. So titik ini kita dikenali sebagai critical depth. So kita akan mula menggunakan perkataan critical depth dan ketinggian Y yang menghasilkan critical depth akan dikenali sebagai critical height atau YC. Okay. Dan pada keadaan critical depth ini, okay, dia akan mempunyai tenaga yang paling minimum. So pada kerikan ini, paksi X adalah tenaga, pada critical depth ia mempunyai tenaga yang minimum. Dan ketinggian Y ini dipanggil YC, critical height atau critical depth. So and then tetapi bila kita panjangkan lagi pembacaan kita terhadap paksi X, kita dapati bahawa sekiranya kita memilih satu titik, contohnya di sini, kita akan dapati bahawa garisan pada nilai E1 di sini, sekiranya kita panjangkan ke atas, kita dapati bahawa nilai E1 ataupun E2 ni, okay, nilai maknanya sini adalah 0.1, sini adalah 0.2. Maksudnya tenaga pada 1 dan tenaga pada 2 boleh berlaku 2 kali. Ataupun kita boleh cakap tenaga pada kedudukan ini, okay, akan terhasil 2 kali. Satu pada ketika Y sama dengan 1 dan satu lagi ketika pada Y sama dengan 2. Oleh itu, dua titik ini dikenali sebagai alternate depth. So, physical meaning untuk ini ialah kita boleh lihat bahawa daripada tenaga yang cukup tinggi di sini, dia akan mengalir dan akhirnya akan perlahan dan satu ketika mungkin dia akan sampai satu turning point di mana ia boleh meningkat tinggi semula. So, antara dua ini kita kata akan menunjukkan di manakah hydraulic jump akan berlaku. So jadi untuk peringkat ini memadai untuk kita fahami bahawa pertama pastikan awak boleh melukis pastikan awak boleh melukis static energy. So kalau nak melukis static energy, dia adalah straight sahaja. Ini adalah energy, ini adalah watt. Ini static energy. So kemudian pastikan awak boleh melukis kinetic energy. Kinetic energy sama juga, sini adalah E katakan, sini adalah Y, so dia akan menjadi bentuk gini. So kemudian kita kata kita boleh melukis total energy. So total energy adalah hasil gabungan dua nilai, sama ada dia tegak macam gini dan satu lagi adalah cross di ini. So dia adalah hasil gabungan yang akan menghasilkan curve, graf curve berbentuk ini. Okay. Dan graf ini juga kalau dilihat akan mempunyai nilai maksimum di sini. So kita kata ini ialah, so ini adalah critical depth. So kalau kita ambil satu lagi nilai di sini, kita akan dapati bahawa dia akan bersilang pada dua titik. So nilai ini kita kenali sebagai alternate depth. So yang ini adalah dua perkara yang saya harap awak dapat alert. Kerana apa kita akan mula membuat pengiraan, dan kerana salah satu sebab critical depth ini perlu dicari adalah untuk menentukan di manakah hydraulic jump berlaku.
Yang ini saya rasa okey, awak boleh baca sebenarnya. Okey, yang utama ialah kita kata ialah pada critical depth fraud Doktor, number ada soalan ada? Apa? Ada soalan ni. Okey silakan. Doktor, adakah yang apa nama critical point tadi tu, dia akan berlaku persilangan antara static energy dengan kinetic energy? Mesti ke macam tu? Kalau ikutkan drawing tu macam begitulah. Dia tidak bersilang. Tak, bila kita campurkan static energy dengan kinetic energy tu, dia akan dapat total energy punya graph lah. Betul, yang biru ni. So, adakah dia punya apa nama tadi? Echo dia. Dia punya point tadi tu, dia punya critical depth itu adalah titik persilangan antara static energy dengan kinetic energy. Adakah begitu? Saya rasa tidak. Tidak Saya tidak pernah jumpa kenyataan seperti itu. Alright, okey. Okey. So kalau anda kata ya, mungkin berlaku pada untuk soalan itu sahaja. Alright. Tapi dia bukan satu hukum yang digunakan secara meluas. Okey, betul. Okey, boleh? Okey. So di dalam graf itu juga nota ni ada pada awak kan? Awak ada kan ni? Ada. Ada, okey. So awak boleh download daripada website. Okey. Antara yang utama yang awak kena ingat ialah pada critical depth kita dapati bahawa Froude number adalah 1.0. Oleh itu velocity dia adalah sama dengan velocity critical, sama juga dengan velocity Froude number. Kita tahu Froude number Fr sama juga dengan V sama dengan G hydraulic depth punca kuasa. Oleh itu velocity untuk critical depth boleh dikira dengan menggunakan rumus tersebut. Okey, dan ia berlaku pada ketika tenaga minimum. Okey. So kemudian pada keadaan ini, pada alternate depth, okey. Pada alternate depth kita ada dua tempat. Okey, so kemudian kita kena tentukan sama ada di manakah supercritical dan di manakah subcritical. Cara penentuannya adalah seperti ini. So kita akan tengok nilai had lajunya. Sekiranya ia menghasilkan Froude number lebih besar daripada 1, maka kawasan itu menjadi supercritical. Sekiranya Froude number kurang daripada 1 dan kawasan tersebut akan menjadi subcritical flow. So ini yang perlu kita cari berdasarkan graf tersebut. So ini antara beberapa contoh kedudukan sekiranya ada berlaku perbezaan kadar alih. So katakan kadar alih 2 yang besar, kadar alih 1 sederhana dan Q adalah yang paling kecil, dia akan berubah keadaannya adalah seperti ini. Dan selalunya pada bahagian yang bawah lah, akan berlaku supercritical. Kerana kalau kita lihat graf ini dia lebih landai di atas dan dia akan curve dan akhirnya dia akan pusing ke bawah. So maknanya kawasan inilah yang akan ada nilai E yang lebih besar kerana ini adalah paksi energi. Okey, ini adalah satu idea ringkas berkenaan dengan di manakah kedudukan critical depth. So ini adalah rumus asal total energy yang kita buat, Y campur Q kuasa 2 per 2 GY square. Oleh itu kita nyatakan there is a minimum value of E at a certain value of Y called the critical depth. So yang ni awak faham. So yang ini kenapa kita buat dE over dy, saya rasa awak pun faham. Andai kata kita ada satu curve dan kalau kita kamirkan equation ini, kita akan boleh dapat dia adalah nilai pada puncak.
Okay, cuma selalunya kita akan kamirkan dalam keadaan paksi X dan paksi Y, kita kedudukan Y-nya adalah gini. Okay, awak mungkin. Okay. Normally yang kita belajar di kelas matematik, so kita ada X dekat sini, kita ada Y, so kita ada graf yang mesti itu. So jadi kalau kita nak dapat apakah nilai maksimum sesuatu ni, kita akan buat dy dx. Okay. Tetapi graf yang kita ada sekarang ini adalah paksi E dan paksi Y dan grafnya lebih kurang bentuk macam gini. So andai kata kita perlu untuk mencari nilai di sini, so kita kena bezakan dy dy. Okay. Perkara yang sama secara matematik adalah perkara yang sama. Oleh itu kita bezakan dy dy sama dengan kosong. Yang ini saya rasa awak faham secara matematik kenapa dia sama dengan kosong, kerana kita ingin mencari nilai yang paling maksimum. Oleh itu daripada rumus ini, sekiranya kita bezakan dy dy, dia akan menjadi 1 tolak 2q kuasa 2 per 2 gy kuasa 2. Oleh itu kalau kita play around kat sini, kita ubah, okay, kita boleh bawa ini ke sebelah. So jadi 2Q kuasa 2 per 2 GY kuasa 3 sama dengan 1. So kita boleh pindah, kita boleh ringkaskan menjadi YC critical depth sama dengan Q kuasa 2 per G sama dengan 1 per 3. Kemudian kita masukkan lagi nilai Q ini kepada nilai kadar alih yang sebenar, kita boleh mendapat rumus yang ini. Okay. So yang ini adalah berdasarkan pemerhatian ataupun berdasarkan common maknanya ideal condition. Kita boleh katakan tenaga minimum ataupun critical depth, hubungan antara critical depth dan juga E minimum adalah E minimum sama juga dengan 3 per 2 critical depth. Okay, ini. So yang lain, ni saya nak tunjuk gambar rajah ni lagi ke? Okay, tak apa. Okay, so yang ini kita kata hubungan okay, next. Ini adalah hubungan di antara Froude number. So kita tahu Froude number sama dengan velocity per punca GY. Y ini adalah critical. Dan sekiranya kalau kita ubah balik dengan mengatakan bahawa di dalam keadaan critical depth ataupun di dalam keadaan tenaga yang minimum, Froude number adalah 1. Jadi Froude number sini menjadi 1. So jadi kita boleh dapat punca GY kuasa V sama dengan punca GY. So yang ini kemudian kita boleh ubah berdasarkan rumus yang di atas. Okey, ya, berdasarkan yang ini. Okey, yang ini yang kuasa 3 ni, Y kuasa 3 ni dibawa kuasa 3 ke sebelah. So jadi Y kuasa 3 sama dengan Q kuasa 2, G pun dibawa ke sebelah, so dia jadilah rumus ini. Okey, boleh? Ya. So by comparison, it follows that the critical channel velocity is yang ini. So yang ini maksudnya rumus untuk mengira apakah had laju di dalam keadaan critical. So jadi kita boleh mengira ini adalah berdasarkan Froude number yang atas. Kerana kita tahu pada critical depth, Froude number sama dengan 1. Oleh itu V sama dengan GYC kuasa setengah. Okay. Okay, so kemudian kita kata itu adalah yang di atas adalah beberapa rumus berkenaan dengan critical depth. So daripada sudut Froude number, daripada sudut kita lihat kadar alih dan sebagainya. So kemudian kita nak pergi masuk pula di dalam keadaan subcritical ataupun supercritical. So kerana apa? Kita telah membincangkan tentang E minimum. Maknanya keadaan tenaga pada critical depth. Oleh itu ada dua perbincangan. Maknanya yang ini kerana nota saya ceritalah. Maknanya yang nombor 1 ni apa nama tu sebenarnya tidak wujud. So kita boleh kata
kita membincangkan tentang tenaga yang lebih kecil daripada tenaga minimum dan tenaga yang lebih besar daripada tenaga minimum. So kita dapati bahawa di dalam graf tidak ada tenaga yang lebih kecil daripada tenaga minimum. So jadi itu yang dia tulis, no solution exists. Jadi tinggal satu lagi jenis tenaga, iaitu tenaga ataupun nilai E yang lebih besar daripada minimum. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita ada minimum energy di sini dan kita masih lagi ada keadaan di mana tenaga lebih besar daripada minimum. Tetapi tenaga tersebut berada mungkin pada di sebelah atas atau mungkin pada region di sebelah bawah. Ataupun dengan erti kata lain, ada tenaga yang mempunyai nilai Y yang ada tenaga yang sama, maksudnya kalau kata kita melukis satu garis lurus, pada tenaga yang sama tetapi dia terhasil pada dua tempat yang berbeza. Oleh itu kita boleh dapat, sekiranya large depth, maksudnya kedalaman itu tinggi, selalunya ia akan menghasilkan had laju yang lebih kecil daripada critical velocity. Dan ini akan dipanggil, keadaan ini akan menyebabkan Froude number lebih kecil daripada 1 dan kita katakan ia adalah subcritical. Dan di dalam keadaan cetek, dalam keadaan kedalaman tidak begitu dalam, selalunya had laju akan tinggi. Dan had laju ini tentulah akan lebih laju daripada critical velocity. Keadaan ini dipanggil supercritical. So idea tentang ini saya rasa awak boleh fikir dia adalah Q sama dengan AV. So maknanya jika cross sectional kecil. So cross sectional ni maksudnya katakan lebar open channel tu sama tetapi kalau cetek so dia semakin kecil, tentulah had laju terpaksa bergerak dengan laju kerana nilai A akan kecil. Q sama dengan AV. So Q sama dengan constant, A semakin kecil, velocity akan semakin tinggi. Okay. Cuma di dalam open channel, dia tidak relate dengan kadar alih. Bukan dia tidak relate dengan kadar alih, kita tidak menggunakan idea continuity equation, Q sama dengan AV, kerana kita dalam open channel ada kemungkinan untuk berlaku hydraulic jump. Di dalam flow in pipe, kita akan relatekan dengan continuity equation Q sebab hydraulic jump for sure tidak akan berlaku. So jadi yang ini saya harap awak dapat baca dan awak secara logiknya pun boleh faham dan oleh kerana had laju semakin tinggi, dia adalah super critical. Okey, so kemudian yang ini kita kata kita tak pergi sampai sini, tapi sekurang-kurangnya kalau kita ingin membuat kajian untuk hydraulic jump ni, dia akan ada angle yang boleh kita wave. So rumusnya adalah seperti ini. So yang ini tidak dalam syllabus kita lah, saya cuma tulis berdasarkan nota. Yang saya nak tunjuk sekali ialah okey yang ini. So diulang lagi sekali, sekiranya kita ingin melukis static energy, awak kena lukis straight line. Okay. Okay, awak kena lukis straight line. Dan kalau anda kata diminta untuk melukis kinetic energy, so awak kena lukis kinetic energy macam ini. Dan sekiranya awak diminta untuk melukis total energy, so lukislah total energy seperti ini. Syarat dia, garisan biru ini tidak boleh cross static energy. Dan yang ini pun tidak boleh lebih ataupun tidak boleh cross pada paksi X kerana pada kedalaman kosong energi tidak wujud. Jadi dia akan semakin infinity sahaja. Okay. So di sini adalah nilai energi paling minimum, dia akan menghasilkan critical point ataupun critical depth dengan membawa maksud Froude number adalah 1. Di bahagian atas, dia akan menjadi Froude number kurang daripada 1, dia akan menjadi subcritical. Dan pada bahagian bawah, dia akan menjadi Froude number lebih besar daripada 1, dia akan menjadi supercritical. So di dalam civil engineering, so kita akan fokus kepada supercritical kerana supercritical ini mungkin ada kemungkinan besar hydraulic jump akan berlaku. Bukan kemungkinan besar lah, so maknanya hydraulic jump akan berlaku. So yang ini antara
contoh pengiraan. Okay. So kita beri contoh berdasarkan pengiraan yang sebelum ini. So awak boleh refer soalan tu. So jadi kita kata sekiranya diberi awak spesifik flow rate adalah 3 meter square per second, gravity 9.81. So kita masukkan di dalam rumus ini, kita boleh dapat tahu bahawa critical depth adalah 0.971 meter. Oleh itu kita masukkan di dalam rumus ini E minimum sama dengan 3/2 YC. Masukkan di dalam nilai C, kita boleh tahu bahawa E minimum adalah 1.457 meter. So 47 meter ni walaupun unit dia meter, dia adalah turus tenaga, head, energy, head. Membawa maksud energi yang terhasil pada titik itu boleh mengangkat air setinggi 1.457 meter. Okey. So yang ini, soalan ni saya mungkin saya tak nyatakan. Kenapa ada 2.5 ini? So soalan dia, sekiranya kita diminta untuk menganalisa kedalaman 2.5 meter. So kita perlu mengira apakah tenaga yang terhasil pada kedalaman 2.5 meter. So apa yang kita buat? First kita tengok kedalaman yang diberikan dalam soalan. Contohnya 2.5 meter, adakah dia lebih besar atau lebih kecil? So semestinya dia akan lebih besar daripada critical depth. Okay, so dia beri lebih besar. Oleh itu awak kena imagine, okay, maksudnya ini adalah critical depth. Okay, ini adalah critical depth. Okay, jika diberi nilai satu kedalaman, contohnya tadi critical depth dia dah beri 0.971 meter. Jadi maksudnya ketinggian ini adalah 0.971 meter. Dia beri satu nilai, 2.5. So awak kena imagine bahawa pada ketinggian ini, dia akan menghasilkan satu tenaga, tetapi tenaga yang sama ini juga akan berlaku pada satu lagi titik di bawah critical depth. Jadi apa yang perlu kita cari ialah kita kena tahu apakah nilai tenaga tersebut dan pada titik yang manakah tenaga tersebut akan juga akan terhasil di bahagian supercritical. So jadi apa yang boleh kita buat ialah kita menggunakan persamaan energi. So kita tahu bahawa total energy E sama dengan Y campur Q square over 2G square, 2GY square. Kita masukkan energi pada 2.5 meter. Oh, yang ni 2.5 meter bukan 0.97. Betul, ni adalah ketinggian. So maknanya pada depth 2.5, so kita masukkan bukan E pada ketinggian 2.5 kita masukkan Y 2.5, specific flow rate 3, gravity dan Y pun 2.5, kita dapat 2.57 meter. Ini adalah energy head pada ketinggian ataupun pada kedalaman 2.5 meter. Kemudian, kemudian yang kita perlu mencari apakah tenaga, apakah depth yang kedua yang memberikan nilai tenaga yang sama. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat reverse engineering terhadap equation ini. Equation ini kita telah ada nilai, kita perlu mencari nilai tenaga setelah kita tahu kedudukan nilai Y. Tetapi pada pengiraan ini kita melakukan reverse calculation. Kita perlu mencari nilai Y dalam keadaan jumlah tenaga telah diketahui. Jadi kita masukkan 2.57, masukkan dalam rumus ini E menjadi 2.57, tetapi nilai Y yang perlu kita cari. Cuma awak perlu berhati-hati kerana pernah berlaku kesilapan pelajar. Pelajar kata kita masukkan nilai E ni di sini, nilai Y tentulah 2.5. Betul. Jawapan itu betul. Tetapi kita kena faham di dalam graf ini Y 2.5 menghasilkan satu nilai tenaga dan tenaga itu juga akan berlaku pada satu lagi nilai Y. Jadi walaupun kita reverse engineering, reverse calculation dengan menggunakan cara ini,
kita perlu mencari apakah nilai Y yang lain. Jadi awak kena imagine bahawa nilai Y ini adalah 2.5, dia lebih tinggi daripada critical depth, membawa maksud Y yang kedua yang perlu kita dapat adalah nilai Y yang kurang daripada critical depth. So seperti yang saya katakan, dia tidak mempunyai satu pengiraan yang khusus untuk kita dapat nilai tersebut. Selalunya pelajar terpaksa menggunakan trial and error. So sekiranya kalau kita buat menggunakan Excel, saya masukkan nilai semua sekali dan nilai yang paling dekat dengan 2.57 adalah sekitar 0.467 meter. Oleh itu kita boleh menyatakan adalah supercritical alternate depth adalah pada 0.467 meter. Okay. So yang ini adalah maksudnya beberapa equation yang boleh kita gunakan untuk mengira apakah alternate depth. Okay, seterusnya saya nak tunjuk apa sebenarnya yang kenapa kita perlu cari alternate depth dan sebagainya. Kerana yang paling mudah kita kata, kita boleh nyatakan physical meaning energy curve ini seperti berikut. So andai kata kita ada water flow seperti ini. Okay. So pada critical point di sini kita dapati bahawa tenaga akan menjadi perlahan dan selepas critical point di sini, so tenaga akan exponentially menjadi tinggi. So kalau dalam keadaan ini kita kata pada kedudukan atas, kalau kata awak naik sampan, so maknanya dia mungkin berjalan slow kat sini mula nampak macam dah laju sikit. Okay, dan critical point ni kita kata anggapan dia lebih kurang, kalau sebelum critical point ni awak masih lagi ada peluang untuk U-turn awak punya perahu, awak boleh lawan lah. Kerana kita kata reduction of energy tu mungkin kita kata slow lagi lah, gradually. Tetapi selepas critical point di sini kita kata awak tiada harapan untuk U-turn, so awak akan terus drastically akan menerima tenaga yang besar. So tenaga yang besar di sini, okay, di sinilah kita kata akan ada overfall dan akhirnya akan berlaku hydraulic jump. So itu adalah kita kata physical meaning berkenaan dengan kenapa critical point ini perlu dikira. Okay, tapi kita tak akan kita akan pergi pengiraan berkenaan dengan hydraulic jump dan sebagainya, tetapi tidak lebih daripada itulah. Tapi kalau maknanya secara application, maknanya engineer perlu tahu critical point supaya design yang mereka buat ataupun mereka boleh agak di mana hydraulic jump akan berlaku atau di manakah critical turning point untuk tenaga akan berlaku. Kerana once tenaga shoot daripada sini, so awak kena ready dengan satu basement yang kuat ataupun binaan yang kuat untuk menahan kenaikan tenaga secara mendadak. So kita tak akan pergi sampai ke extent tersebut lah, sampai ke situ. Kita cuma akan melihat tentang sedikit aja lagi nanti tenaga yang berlaku di dalam hydraulic jump. Okay. So ini yang dikatakan hydraulic jump. So hydraulic jump in open channel flow, dia adalah supercritical dan can change quickly back to subcritical flow by passing through a hydraulic jump. Kenapa hydraulic jump berlaku? Dia membawa maksud seperti yang saya kata, tenaga tinggi secara idealnya akan menyebabkan had laju tinggi. Okay, sebab apa? Kita kata bila dia jatuh, cross section akan jadi rendah. Cross section tu maksudnya air menjadi cetek. Jadi nak tak nak air terpaksa laju. Tetapi air berat kerana dia mempunyai density yang cukup besar. Bukan antara liquid yang besar adalah air, iaitu 1000 kg per meter padu. So maknanya 1 meter padu sahaja adalah 1 tan. Jadi kita nak gerakkan 1 tan air dengan had laju yang tinggi, tidak akan berlaku. Apa yang akan jadi? Energi itu sendiri akan seolah-olah memberontak, menyebabkan air tersebut akan naik antara satu sama lain. So itu yang akan menghasilkan hydraulic jump. Okay. So ini adalah contoh gambar hydraulic jump, maksudnya air dilalukan, shallow, cetek, dia jatuh dengan laju tapi sebenarnya dia akan bergulung dan naik.
Maknanya dia bukanlah laju dan terus dia jalan semata-mata, tak, dia akan ada backflow naik. Dan secara gambarannya adalah seperti ini. So maksudnya contoh dia kalau dia laju sedikit mungkin dia berombak, dia laju sikit dia mungkin naik, dan semakin terus, dan akhirnya kita kata bila dia laju, okay, float number lebih daripada 9, dia akan ada ombak, tetapi mungkin bergerak ke kanan, dalam masa yang sama juga dia akan bergulung. So kita tak akan pergi sampai peringkat inilah. Okay, kita cuma okay, yang ini sebenarnya adalah untuk nota awak sahaja. Okay, yang ini saya tak bincangkan kerana saya pun tak tunjukkan pengiraan kerana ini nota ni, maksud saya kita akan jawab soalan dan ada 1-2 soalan tersebut akan menggunakan rumus yang ada di dalam nota ini. Type of wear. So wear ni adalah empangan, kita dah belajar dalam fluid 1 sebenarnya, di dalam flow rate. Okay. So, boleh ke kat sini kita berhenti seketika? Ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan hydraulic jam ataupun critical depth ni? Doktor, yang nota ni tak ada lah. Nota yang ini tak ada Tak ada. Okey, tak ada. Okey, tak apalah, nanti saya upload baru. So nota yang ada sekarang ni awak upload, awak download je dulu. Nanti yang ni nanti saya replace, awak akan ambil yang ini. Yang tak ada tu hydraulic jam saja. Sampai sini ada saya rasa tak? Jam ada. Sampai sini ada, ni ada. Ada. Sampai gambar rajah yang apa? Gambar foto tu ada. Oh, gambar foto ni ada. Type of hydraulic jam ada. Ni type of wear. Okey, kalau itu tak apalah, saya upload baru, nanti awak download lah. Mungkin ada nota nombor sambungan daripada nombor yang itulah. Okey. So kita berehat seketika 10 minit, lepas tu kita akan sambung balik, kita tengok beberapa soalan. Okay, so saya mute kan sementara.